Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi hari ini dan seperti biasa kita bawakan Auda dalam segmen tamu bahasa yang akan kita perkatakan berkenaan dengan kaedah Za'ba yang disempurnakan. Jadi sebelum kita ke tajuk pagi ini, apa kata kita perkenalkan tetamu kita yang Alhamdulillah sudah pun berada di sisi kiri Mahira. Ya. Bersedia untuk menemui Auda penonton yang mulia Tuan Raiham bin Muhammad Saleh, merupakan pegawai bahasa. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, gembira Sihat. mendengarkannya. Jadi selamat berpuasa kita ucapkan buat Tuan Raiham. Terima kasih. Dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini Sama. untuk bersama kita di Rampai Pagi untuk mengkongsikan satu tajuk dalam segmen tamu bahasa ini, kaedah Za'ba yang disempurnakan ya. Jadi saya sendiri juga sedikit tertanya-tanya lah ya mengenai dengan tajuk ini. Apa yang cuba ingin disampaikan. Jadi untuk awal perbincangan kita pagi ini, mungkin Tuan boleh mengongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Za'ba yang disempurnakan ini. Terima kasih. Za'ba ni tu nama orang sebenarnya. Zainal Abidin bin Ahmad. Jadi mungkin satu-satunya yang dipanggil pendeta Za'ba kerana dalam bidang bahasa tu amat dalam lah. Sampai dikatakan sebagai apa tu, tata bahasa Melayu klasik. Itu Za'ba punya itulah. Kira salah satu karya beliau dalam pelita bahasa. Jadi pendeta Za'ba merupakan orang yang pertama mengkaji ejaan Jawi masa itu. Tapi selain beliau pun masih ada sudah ada yang mengkaji mengenai ejaan Jawi ya. Cuma yang dilakukan oleh orang barat. Seperti William Marston, Sheila Bair dan Winston dan banyak lagi lah orang barat yang banyak mengkaji mengenai bahasa Melayu, tapi masa tu memang tulisan Jawi lah, bahasa Melayu tu. Baik, jadi pada tahun 1982 ini permulaan sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Pada tahun 1982 para peserta seminar mencadangkan agar dibuat penyusunan semula kaedah ejaan Jawi yang ada masa tu. Kaedah yang ada masa tu kaedah Za'ba lah, kaedah lama. Kerana terdapat beberapa masalah dalam ejaan Jawi Za'ba dan dicadangkan untuk dikemaskini semula. Itu mulanya tu tahun 1982. Jadi bermula daripada tahun 1982 ya. Jadi memang menarik sekali. Apatah lagi baru saya mengetahui rupanya Za'ba ni daripada nama seorang individu lah. Zainal Abidin bin Ahmad. Bin Ahmad ya. Okay. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui juga mungkin adakah masalah ya dalam sistem ejaan Jawi Za'ba. Yang kata ni adakah ia terlalu banyak jika dibandingkanlah dengan sistem Jawi yang disempurnakan, mungkin dapat menerangkan lebih rinci lagi. Okey. Sistem ejaan Jawi Za'ba tu, sebab tu selepas saja seminar tu diadakan, kemudian balik di istilah orang apa, review. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Mungkin disebabkan oleh kekeliruan macam-macam lah tu. Jadi sistem ejaan Jawi yang disempurnakan itu setelah diusai. Yang masa ini digunakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Sebenarnya sistem tu tidak jauh juga menyimpang daripada sistem ejaan Jawi Za'ba sebenarnya. Kemudian sistem ejaan Jawi yang disempurnakan ni asas pokok pangkalnya masih juga dari sistem ejaan Jawi Za'ba sebenarnya. Jadi bentuk ejaan bagi perkataan daripada bahasa Arab itu tidak ada masalah. Sebab akan dikekalkan saja ia punya ejaan demi menjaga ia punya makna kesucian agama Islam lah istilah-istilah agama. Jadi umpamanya macam perkataan wajib, haram itu dikekalkan dan diubah. Bagi contoh ejaan wajib wa alif jim ba. Dan mungkin tadi ijaz sebagai wa alif jim ya ba. Itu dah demi menjaga dia tu kesuciannya tu. Jadi hukum lain macam mana sistem ejaan Jawi Za'ba yang lama, kafga, derlong, apa lagi tu, alif tersembunyi itu masih dikekalkan. Cuma dalam 30% saja kalau diteliti, 30% saja yang perlu diusai. Selebihnya dikekalkan. Sikit saja perlu diubah suai. Jadi yang baru tu sebenarnya
bukan je baru sangat. 30% tu saja yang baru. Jadi bukanlah Selebihnya masih lagi samalah. selebihnya masih lagi sama. Cuma 30% satu 30%. ditukar sedikit. Betul. Bukannya 50 baru 50 lama. Itu bukan. Hanya sedikit saja ya. Sedikit Jadi maksudnya Za'bah tu belum lagi perfect, kemudian disempurnakan macam itu Kan dikata perfect tu mungkin mengelirukan sajalah. Mungkin mengelirukan. Jadi untuk orang yang terkini masa ni ada sedikit masalah lah mungkin untuk mengeja, mungkin terkeliru. Ya, dengan perubahan itu barangkali ya, daripada ejaan yang lama ke ejaan yang baru. Baik. Apa sebenarnya perbezaan ataupun penambahan yang ada dalam sistem yang disempurnakan, maksud Tuan tadi? Okey. Bagi contoh penggunaan huruf, ada huruf baru ditimbulkan masa tu. Iaitu huruf ba. Ba ni waw bertitik. Sebelum ni waw dah ada titik. Ba ni sebenarnya tu untuk menggunakan dipadankan dengan huruf V. Bunyi V. Jadi sebelum itu tadi menggunakan huruf ba. Jadi contohlah tadi mengeja video pakai ba. Jadi sebutannya video. Video tu ya. Television pun television. Macam tu. Jadi kalau tu ejaan baru tu contoh tadi mengeja eja van lah, van kereta van. Kenderaan van itu. Kereta van. Jadi kalau dulu banun. Banun sahaja ditemukan secara nula tuan, ditemukan taruh Ba sama nun. Banun itu. Ba nun. Ba sama nun. Ba Macam sama nun. bunyinya tu ban tu Ban. kalau dia no. Tapi keliru dengan bin. Bin betul ya, juga. bin dengan nama lelaki ya. Keliru dengan bin. Yes. Cuma tu juga dengan villa. Villa rumah yang villa. rumah Ya. villa. Dulu diija dengan baya lam alif. Macam bila? Bila orang bertanya. Macam orang bertanya. Jadi mungkin orang yang terkini yang ke belakang ni apa sebenarnya? Mungkin keliru di sana. Betul. Jadi itu antara contohnya lah. Kemudian contoh lain, contohnya ontian glotis. Ontian glotis ini tidak seragam. Ontian glotis ini maksudnya yang di hujungnya K ya. Macam masuk, apa lagi tu, pokok. Okey. Jadi kaedah Za'bah yang lama agak tidak seragam. Contohnya menggunakan huruf kaf, ada kalanya hamzah, ada kalanya huruf qaf. Ya. Jadi mana satu? Sampai pelajar tanya, cikgu, apa ija pokok? Pa waw kaf waw hamzah atau pa waw kaf waw kaf ataupun pa waw kaf waw qaf. Qaf bertitik. Qaf bertitik di atas. Jadi cikgu pun serba salah tu. Keliru je tu. Keliru sebab dah rata. Contohnya ija songkok lah. Sin waw kaf waw hamzah. Ija pokok pa waw kaf waw hamzah. Ini lama ya, lama. Tapi ija naik nun alif hamzah ya kaf. Pakai kaf dia. Yang lain pakai hamzah. Tapi bila ija budak bawa dal qaf. Pakai qaf dia. Jadi ini mana satu ni. Jadi diseragamkan. Jadi diseragamkan bila diusai semua sistem itu diseragamkan semua yang di ujung entian glotis ini menggunakan huruf qaf. Kata jati Melayu lah. Kecuali yang pinjam tu macam fizik atau pakai huruf kaf. Kalau qaf tu nampak Melayu tu. Betul. Betul lah. Okey, faham. Ada lagi sebenarnya. Ya. Okey, silakan. Ada lagi. Boleh tambah sikit lah? Boleh. saja Silakan boleh. tambah. Okey. Selain itu yang mengelirukan macam ija burung dan borang. Sistem Za'bah lama ni ija burung ataupun borang tu sama, bawa orang. Berarti kalau ada vokal waw selepas tu vokal ditiadakan. Ini yang mengelirukan. Mana satu ni? Borong kah, borang. Itu yang mengelirukan. Satu je ija tulang. Borong dan borang itu dia punya apa tu ni kita ni ejaannya tu. Ejaan sama. Tapi sebenarnya lain maksud. Lain sebutan. Kalau macam dibagi baris apa itu Mungkin sedikit untuk berbalik mengatasi lah. permasalahan cuma tu. Bukan untuk Melayu. Ni kira macam Jawi Melayu kan? Ini untuk Melayu. Adalah seperti tulang, tawalam, tulang. Tapi dulu tawalam tu tulang juga, tolong pun ni juga. Itu agak mengelirukan lah. Sebab ejaannya.
Macam-macam lagi lah. Salah satunya diftong. Diftong ni ai, au, oi. Contoh tadi ngejet tupai. Kalau dulu keliru. Tahu apa ya? Tupi ke tupai? Tupi. Katalah satu buku novel. Dalam gambarnya basing pula. Apa ni? Tupai. Dalam tupi. Tapi ijaz jawinya tahu apa ya? Mana satu? Katanya dia sedang mengenakan tupai ke tupi ni. Jadi diftong tu ditambah alif lah. Pak alif ya jadi pai. Tupai macam tu. Itulah. Ya, Alhamdulillah. Satu perkongsian yang menarik ya, kerana ianya mengelakkan daripada kekeliruan ya. Ya. Pendekatannya dengan perubahan daripada ejaan yang lama dengan ejaan yang baru. Cukup menarik sekali. Saya pun baru tahu sebenarnya satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Jadi kalau bercerita juga mengenai dengan kaedah menggunakan Za'bah ni, bila mula diperkenalkan sistem ini, Tuan? Sistem Za'bah ni Kira-kiranya lah anggaran-anggarannya barangkali yang mula disempurnakan. Mula disempurnakan tu bermula dari tahun 1982. Diadakan satu convention di Malaysia, saya tidak ingatlah. Itu di Malaysia. Jadi dipanggil pengguna-pengguna Jawi masa tu di Brunei, ada wakil Brunei masa tu. Kemudian dimesyuaratkan macam mana cara menyempurnakan masa tu. Jadi sudah ada persetujuan. Sudah ada persetujuan, sebab tu ada masuk huruf baru tu, huruf ba. Huruf ba tu tahun 80-an tu. Ya, jadi setakat ini barangkali mungkin masih lagi ada macam ada perkataan-perkataan yang masih lagi perlu disempurnakan atau macam mana? Ya, sudah pun Semua sudah semua komplit. sudah lengkap. Alhamdulillah masa ni alhamdulillah komplit sudah. Maksudnya sempurna sudahlah. Walaupun ada sedikit sedikit yang perlu pembaikan. Tapi sedikit saja tu. Tapi seiring dengan perkembangan zamannya, Tuan, kita melihat ada terma-terma baharu lah di dalam bahasa Inggeris yang juga turut diambil ke bahasa Melayu. Jadi adakah itu macam cabaran-cabaran untuk menuliskannya ke dalam bahasa Jawi? Okey. Kami di Dewan Bahasa memang satu-satunya tempat orang mohon tulisan Jawi, terutama nama-nama perniagaan. Nama-nama perniagaan dia macam-macam. Ikut minat atulah ownernya lah macam mana. Apa kan dibagi nama kaedahnya tu? Kadang-kadang ciptaan yang entah apa bahasa anda tahu. Tapi kebanyakannya Inggeris tu adalah sebagai nama khasnya. Jadi kami jawikanlah nama khas tu. Salah satu keunikan tadi di Brunei bahasa Inggeris kah, bahasa Cina kah, ada jawinya. Basicnya menggunakan bunyi. Pastikan bunyi macam mana. Kalau bahasa Inggeris boleh tani lihat arah satu macam dictionary kah. Ada tu dia punya IPA. IPA ni huruf-huruf fonetik. Di sana boleh tahu tu ngesan ini bunyi apa. Jadi itu yang menentukan ejaannya. Lepas itu baru dituliskan Jawinya macam mana? Baru tuliskan Jawinya. Jadi alhamdulillah cabaran itu dapat diatasi dengan cara sedemikian. Luar biasa sekali. Betul, alhamdulillah. Jadi kalau sekiranya mungkin ada pelajar-pelajar yang ingin mengetahui lah lebih lanjut berkenaan dengan kaedah Za'bah ni, mungkin ada sedikit perkongsian melalui taklimat kah atau macam mana yang disediakan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik. Alhamdulillah baru saja minggu lepas kami selesai membengkel sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Itu kalau ada permintaan kami mengalu-alukan untuk memanggil kami untuk membengkelkan ataupun mengkursuskan sistem ejaan Jawi yang disempurnakan ini. Dia alu-alukanlah. Hari itu guru-guru. Kemudian guru-guru akan menyebar ke nanti ke pelajar-pelajarnya macam mana nanti. Okey, baik ya. Jadi dalam kehidupan keseharian kita ini masih ada lagi yang menggunakan tulisan Jawi sebagai alat komunikasi ataupun penulisan. Masih ada. Masih ada. Dan kerap kali digunakan jugalah ya. Betul. Baik. Di penghujung wawancara kita ini alhamdulillah kita sudah pun lengkap ya mengetahui mengenai dengan kaedah Za'bah yang disempurnakan ini. Banyak juga contoh-contoh yang telah pun diberikan oleh Tuan Raiham sebentar tadi. Jadi apa yang dapat disimpulkan untuk perkongsian hari ini mengenai dengan kaedah Za'bah yang disempurnakan? Sila Tuan. Dari cerita dari awal
Okey, sistem ijazah jawi pada macam apa? Puasa. Saya dapat minum. Okey. Jadi sistem ijazah jawi pada zaman Za'bah itu memang memerlukan perbaikan agar dapat dipelajari sistemnya. Sebab kalau dulu payahkan melihat sistem ijazah jawi Za'bah yang benar-benar ni. Memang daftarnya itu ada. Tapi macam mana cara mengijazahnya itu payah. Payahkan ditemui. Jadi sebab tu Dewan Bahasa ambil inisiatif untuk menerbitkan buku yang disempurnakan. Ini. Inilah bukunya. Ini bukunya. Boleh saya tengok Mungkin bukunya? dapat dilihat. Soal sudah. Soal sudah ya. Soal sudah pun dijual laris ni. ni. Jadi inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ejaan jawi ni. Di dalam ni terkandung Iya. berkenaan Ya, sistem dengan- ijazah yang disempurnakan. Inilah. Jadi dari awal sampai habis lah tu. Dari awal sampai habis. Jadi ini memang sesuai untuk rujukan bagi Ya. pelajar-pelajar dan guru-guru. Ya, InsyaAllah walaupun teknikalnya memang rumit lah. Memerlukan adalah kami yang memahami untuk apa tu? Istilahnya mengguide. Macam mana cara penggunaan pedoman itu. Sebab ilmiahnya terlalu tinggi. Ya. Jadi ada juga ni buku ini terdapat di Dewan Bahasa dan Pustaka untuk rujukan barangkali bagi para pelajar dan juga guru-guru. Kalau kami ada, tapi untuk dibeli itu tidak ada lah. Itu habis untuk sudah. simpanan barangkali Jadi untuk kami saja. Jadi untuk datang ke sana saja untuk merujuk di sana saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Iya. Za'bah yang disempurnakan. Ini dia. Ya, alhamdulillah. Jadi tuan, simpulan untuk hari ini. Okey. Ya, silakan. Ulang sekali lagi. Buku atuk. Kemudian Okey. Kemudian buku ni tujuannya supaya dapat dipelajari sistem ejaannya supaya mudah di kalangan pelajar untuk salah satunya untuk menarik minat sebab ada yang minat dengan ejaan jawi tapi susah untuk mengetahui secara sistematiknya. Jadi apa yang tertera di sini yang tadi tu ada sikit saya tu jadi mungkin kalau ada bolehlah kontak kami untuk kami menyampaikan apa yang terkandung di dalam sistem ejaan jawi yang disempurnakan. Itulah. cara menghubungi tuan. Alhamdulillah. Cara menghubungi kontak saja Dewan Bahasa. Dewan Bahasa. Dah ingat. Iya, alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Raiham bin Muhammad Saleh merupakan pegawai bahasa yang sudi menerangkan dan juga menjelaskan mengenai dengan kaedah Za'bah yang disempurnakan. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.